Okey, tengok buku ni, tengok muka surat 226, ibadah pula. Dia kata soalan 11 hingga soalan 15 ada 5 markah. Satu soalan, satu markah. Dia kata pilih hukum. Okey, pilih hukum. Hukum ni jawapan lah. Yang betul berdasarkan situasi berikut. Okey, jadi kamu kena pilih. Pilih hukum lah. Hukum yang kita nak letak hukum apa? Dengan keadaan yang berlaku. Okey, dengan situasi yang berlaku. Sekejap. Ustaz. Ada orang buka mic ya? Ada? Sekejap. Tak ada Ustaz. Itulah, Tak ada. Ustaz dengar ada. Tak ada orang. Tak ada orang buka mic pun. Tu noh. Awak dengar ada gangguan? Tak apalah. Okey, baik. Kita tengok sini. Okey, tengok dia kata hukum ah. Sini jawapan dia bagi hukum lah. Ustaz. Baik, tak ada orang buka mic eh. Macam mana ada ni? Saya nak check lah. Sekejap. Tak ada. Tak ada orang buka mic pun. Cari tadi. Sorry dah, tak ada. Tak ada. Okey, tak apalah. Okey, baik, tengok pertama. Dia kata jawapan dia batal. Bahasa Arab batalun lah. Batal. Melayu kita panggil batal Okey. Batal ni kalau mula-mula buat tu elok, lepas tu tiba-tiba tengah tu rosak. Tu batal tu. Bukan dari awal tu tak sah dah. Tak. Dari awal tu buat elok. Tiba-tiba sampai tengah rosak. Tu memang batal. Batal maksud rosak di apa? Di tengah kita melakukan sesuatu ibadat. Okey. Itu maksud batal. Yang kedua dia kata makruh. Okey, makruh. Okey. Makruh ni maksudnya kalau buat tak dapat apa lah. Kalau tinggal dapat pahala. Okey, makruh kalau buat tak dapat apa. Pahala tak ada, dosa pun tak ada. Tapi kalau tinggal tu dapat pahala. Kalau tinggal dapat pahala. Sekejap. Ya. Okey, yang ketiga wajib. Wajib ni kalau buat dapat pahala. Tinggal berdosa. Itu maksud wajib. Sembahyang fardu tu wajib. Seterusnya sunat. Sunat ni maksudnya kalau buat dapat pahala. Kalau tinggal tak ada apa. Okey, tinggal tak ada apa. Kalau buat dapat pahala. Okey, macam sembahyang tarawih ke. Okey, tu sunat lah. Yang terakhir tidak sah. Okey, tidak sah. Tidak sah ni dari awal-awal lagi tak sah dah. Contoh macam kita sembahyang tapi kita tak ambil wuduk. Okey, kita tak ambil sembahyang. Tu bagi tak sah tu. Awal-awal lagi kira rosak dah. Okey, bukan batal. Kalau batal tengah. Ini tidak sah ni awal-awal kali tu. Okey, tu istilah dia lah. Okey, istilah. Baik, kita tengok pertama soalan 11. Dia kata Ahmad nama orang lah. Okay. Ahmad meninggal
Ahmad menanggalkan. Menanggalkan. Bukan meninggal. Menanggalkan. Maksud dia cabut. Cincin. Sebelum bertayamum. Okay. Ahmad menanggalkan cincin sebelum bertayamum. Okay. Sebelum dia tayamum, dia buang tu cincin. Dia pakai cincin. Lepas tu dia nak semayang. Kan? Waktu nak semayang tu tengok ayak tak ada. Dia pergi cari keliling tahan. Ayak tak ada. Lepas tu dia nak tayamum lah. Bila nak tayamum tu dia buang tu cincin dia. Kan? Bila dia pakai cincin kan, celah-celah ni tak apa? Ayak debu tanah mungkin payah kena kan. Jadi dia buang tu cincin. Nak pergi senang. Dia nak tayamum lagi. Jadi hukum dia apa? Okey. Jawapannya ialah Wajib. ya. Jawapannya sunat lah. Kalau wajib tu kalau memang debu tanah tu tak kena, contoh cincin dia tu memang ketat sangat lah. Okay, memang rapat kena jari dia tu. Dia wajib tanggal lah. Tapi kalau kata cincin dia tu boleh digerakkan, tu tak apalah. Okay, dia jawapannya sunat lah. Jawapannya sunat. Okay, jadi kalau eloknya kalau tayamum tu buang cincin, macam ambil semayang lah. Ambil semayang pun boleh lah, tak buang cincin pun. Okay, tapi lagi takut ayak tak kena. Tengok cincin kita tu kalau dia ni sangat, dia ketat sangat, takut ayak tak kena. Okay, tu ayak kalau debu tanah lagilah. Okay, jadi eloknya buang lah. Fadhil Ghafar. Fadhil Ghafar tak ada ni, sambil bincang ni lah. Okay, ni order kita lah. Okay, baik, seterusnya yang ke-12. Okay. Tayamum kamu tahu, tayamum tu menyapu debu tanah ke muka dan tangan. Okay, tu maksud tayamum. Tayamum ni ganti wuduk lah. Kita biasa duk buat wuduk, kita duk ambil semayang. Okay, tapi ada sesetengah apa keadaan kita kena tayamum lah. Sebab tak ada ayak ke, contohnya sakit ke. Okay, itu Ustaz tak terang dengan dalam lah. Okay, itu kita belajar lah dalam bab tayamum. Okay. Baik, tengok ke-12 pula. Fatimah nama orang lah, perempuan. Fatimah mandi wajib. Okay. Fatimah mandi wajib setelah habis nifas. Okay. Fatimah mandi wajib setelah habis nifas. Okay. Ni kena ingat ni perkataan ni, istilah ni. Nifas. Baik ya. Kamu kena tahu nifas tu benda apa. Okay. Nifas tu darah lah. Darah yang keluar daripada kemaluan wanita lah. Okay. Selepas daripada beranak. Okay. Bila dia beranak, lepas beranak tu keluar darah. Darah tu panggil darah nifas. Okay. Darah nifas. Darah nifas ni kira paling sikit, kira setitik lah. Tu kira paling sikit. Kalau paling banyak dia 60 hari. Okay. 60 hari, 2 bulan. Tu maksud darah nifas. Okay. Darah yang keluar selepas daripada beranak. Okay. Kamu kena cetik sikit ya. Cetik gitu. Okay. Nifas tu darah yang keluar selepas beranak. Okay. Dia paling banyak 60 hari ya, darah nifas ni. Tapi standard orang perempuan lalu 40 hari lah. 40 hari. Tak tentulah ada 40 hari ke 35 hari ke. Nasib lah. Okay. Tapi paling banyak 60 hari. Lebih pada tu bukan nifas dah. Okay. Dia mesti lepas beranak. Kalau tak beranak, itu keluar darah. Itu bukan nifas. Itu haid. Okay. Itu dia perbahasan yang panjang sikit lah. Okay. Jadi dia kata, jadi sini dia nak highlight nifas tu lah. Okay. Kita tahu lah. Jadi dia kata Fatimah mandi wajib setelah habis nifas. Habis nifas maksudnya darah tu dah, dia cek tengok, oh tak ada darah. Jadi dia kena mandi wajib lah. Sebab dia nak melakukan ibadat. Dia tak boleh lepas beranak, lepas tu keluar darah. Contoh keluar darah 40 hari. Lepas pada tu, darah tu kering lah. Bila kering, dia nak semayang, nak puasa. Okay? Sebelum nak baca Quran ke, nak buat ibadat lah. Jadi sebelum dia buat ibadat tu, dia kena mandi dulu.
Mandi wajib lah. Okey, mandi wajib ataupun orang panggil angkat hadas besar. Okey, jadi hukum dia wajib lah. Dan di sini dah dia bagi tu mandi wajib. Wajib. Okey, baik. Tengok yang ke-13 pula. Okey, wajib ni maksudnya kena buat lah. Okey, sebelum dia sembahyang dia kena mandi tu. Mandi lah. Dia mandi angkat hadas besar, mandi macam biasa. Cuma kena niat lah saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, itu mandi macam biasa. Mandi kena mandi semua lah. Mandi bagi kena seluruh badan lah. Lepas tu barulah dia boleh sembahyang, baca Quran. Okey, masuk masjid. Sebelum dia mandi tak boleh lah buat benda-benda tu. Okey, baik. Okey, tengok ke-13 pula. Solat Jumaat. Okey, solat Jumaat. Baris lah. Jumaat lah, kita baca. Solat Jumaat dilakukan sebelum masuk waktu Zuhur. Solat Jumaat dilakukan sebelum masuk waktu Zuhur. Waktu Zuhur tak masuk lagi. Contoh waktu Zuhur pukul 1.30 contohnya. Kan? Waktu Zuhur tak masuk lagi. Pukul 12.30 ke pukul 1 dia sembahyang dah. Sembahyang Jumaat dah. Kan? Dia kata lagi tak perlu sembahyang lah. Kan? Sembahyang siap. Jadi hukum bang. Jadi kamu kena ingat lah. Syarat sah sembahyang. Kan ada banyak syarat sah sembahyang ni. Salah satunya adalah masuk waktu. Okay? Masuk waktu. Nak sembahyang subuh. Kan masuk waktu subuh tu. Tak masuk waktu. Nak sembahyang tak boleh. Sembahyang. Kalau sembahyang sunat tak apalah. Sembahyang subuh tu tak boleh lah. Macam Zuhur pun. Masuk waktu Zuhur tu baru boleh sembahyang. Jadi Jumaat ni dia lakukan pada waktu Zuhur. Jadi syarat dia kena masuk waktu tu. Waktu Zuhur gelincir matahari. Okay? Gelincir matahari lah. Maksudnya matahari tu duduk. Kita kata mudah cerita atas kepala kita lah. Okay? Atas kepala kita dah lebih sikit lah. Okay? Yang matahari tengah-tengah panas tu orang panggil. Tu masuk waktu Zuhur lah. Tiba-tiba di sini dia buat sebelum waktu Zuhur dia dah sembahyang dah Jumaat. Jadi hukumnya dari awal-awal lagi tidak sah lah. Tidak sah ni. Tidak sah. Tidak sah maksud rosak dari awal lagi. Awal-awal lagi sembahyang tu tak terpakai. Okay? Tak diterima. Itu maksud tidak sah. Baik, tengok ke 14 pula. Okey, baik, tengok ke 14 pula. Dia kata sini Osman. Nama orang lah. Osman makan dan minum dengan sengaja. Okey, makan dan minum dengan sengaja. Saya saja. Tak ada apa-apa sebab dia makan ataupun dia minum. Bila tu? Di bulan Ramadan. Okey, di bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan ni siang hari lah. Waktu dia tengah berpuasa tu, dia makan. Okay? Dia kata, lapar nasi lah. Makan. Jadi, hukum bang. Okay? Ni maksud dia sini siang hari bulan Ramadan lah. Kalau malam tu tak apa lah makan. Ni maksud dia siang lah. Dia tak tulis lah siang. Okay? Tapi dia maksudkan siang lah. Hukumnya, mula dia puasa sampai tengah hari. Ke-12 ke ke-1 kan, betul dia makan. Bila makan, hukumnya puasa tu jadi terbatal lah. Daripada batal. Okay, ni. Batal maksud rosak. Awal-awal tu sah. Sampai tengah jalan, batal. Batal rosak di tengah jalan. Okay, awal-awal sah. Bila kalau dia tak makan, sah lah puasa dah. Okey, baik. Okey. Yang terakhir pula. Dia kata, Ahmad azan
Okey, azan. Azan bang lah. Masa orang Kedah kata bang. Ahmad azan ketika dalam keadaan hadas besar. Okey. Ahmad azan ketika dalam keadaan hadas besar. Okey, kamu kena ingat dulu sini dia kata hadas. Hadas besar ni. Okay. Hadas ni ada dua. Yang pertama hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Okay. Hadas kecil ni cara kita nak angkat dia, nak menghilangkan dia kena mengambil wudu. Okay. Hadas besar pula cara menghilangkan dia dengan mandi wajib. Hadas besar ni ada banyak perkara, ada 6 perkara. Keluar mani, okay. Suci daripada haid, okay. Lepas pada haid keluar darah, tu kena mandi wajib lah. Okay. Kalau hadas kecil ni macam kita pergi kencing ke, okay, kita sentuh wanita ke, itu hadas kecil. Ini tak apa, tak kira lah hadas kecil ke hadas besar, yang penting berhadas. Dia kata sini azan ketika dalam keadaan berhadas. Okay. Jadi azan tu sah. Okay, azan tu sah. Cuma tak elok lah buat tu. Jadi bila tak elok ni, hukum dia makruh. Okay, okay, makruh. Kalau dia pergi mandi wajib dulu ke, ataupun dia pergi ambil wuduk ke, itu dia azan. Tu dapat lah pahala. Ni dia pergi azan terus. Okay. Dia pergi azan terus. Dia tak ambil semayang apa semua dah, dia pergi azan terus. Azan tu sah. Okay. Tapi tak dapat pahala. Okay, baik. Tu hukum. Hukum tu kamu kena ingat lah. Istilah-istilah dia sabar sikit. Apa tu batal, apa tu makruh, apa itu wajib, apa itu sunat, apa itu tidak sah. Itu istilah dia. Okey, baik. Tengok muka surat 227 pula. Dia kata soalan 16 hingga soalan 20. Ada 5 markah lah. Okey. 5 markah. Senang je ni jawapan dia bagi lah. Okey, jawapan bagi cuma pilih je. Ni lafaz niat lah. Dia kata lengkapkan lafaz niat. Okey, lafaz niat di bawah. Lafaz niat. Ni buat terus lah. Tengok ke-16 dia kata nawaitu raf'a. Raf'a bang. Jawapan dia al-hadasi lah. Ni kamu isi terus lah jawapan. Sebab dia bahasa Arab tu. Nak tulis maksud banyak tu. Okey. Baris kalau tak berbuah pun tak apalah. Kalau eloknya buah lah. Hadasi. Okey. Hadasi ni sahaja senawai tu ni sahaja aku lah. Sahaja aku. Raf'a ni mengangkat. Al-hadasi ni hadas lah. Okey. Hadas ni lebih kurang macam kekotoran lah. Okey, tapi kita tak nampak lah benda tu. Al-akbar ni besar. Lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Okey, baik. Yang ke-17 pula. Dia kata nawaitu listibahati as-salati fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku untuk mengharuskan, okey, untuk mengharuskan sembahyang fardu. Okey, lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Okey, ni untuk mengharuskan ni. Ini untuk mengharuskan ni kena ingatlah. Satu je. Tayamum. Okey. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu. Tayamum kena niat macam tu. Kalau kita niat saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang. Kita nak sembahyang zuhur tak boleh. Kita boleh buat sembahyang sunat saja. Okay. Dia mesti saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu. Bila niat sembahyang fardu, boleh buatlah sembahyang sunat ke, baca Quran ke. Kalau kita niat untuk mengharuskan sembahyang saja, sembahyang fardu tak boleh.
Okay, tu tayamum lah. Ke-18 pula. Nawaitu. Nawaitu ni sahaja aku lah. Sahaja aku maksudnya kita nak buat benda apa. Tu maksud nawaitu ni bahasa Arab lah. Melayu dia kita nak buat apa lah. Ghadin. An adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okay. Ta'ala tu betulnya ada alif tu. Okay. Dia lupa buat alif tu. Jadi ni senang je. Ni baru niat je. Itu. Depan dia adalah puasa lah. Sauma. Sauma ni puasa. Saja aku berpuasa. Oh dia ni esok hari. Esok. Okey, baik ke-19 pula. Dia kata usolli sahaja aku sembahyang ala atas hazal mayyiti, atas ini mayat. Sembahyang mayat, sembahyang jenazah. Kalau ada orang mati, bila ada orang mati kita kena buat 4 perkara lah. Okey. Pertama kita kena mandikan orang mati tu. Lepas tu kita kena kafankan dia. Okey, kita kena balut dia lah dengan kain. Lepas tu kita sembahyang, lain kali baru kita tanam. Okey, ni lafaz niat sembahyang mayat. Okey, saja aku sembahyang atas ini mayat 4. Arba'ah ni 4. 4 apa? Okey, sembahyang apa ni mayat ni dia tak ada rakaat. Okey, dia takbir. Dia tak ada rakaat. Macam sembahyang lain ada rakaat pertama, rakaat kedua, okey. Mayat ni tak ada. Dia satu lah. Dia tak ada rakaat, tak ada sujud. Okey. Dia 4 kali takbir lah. Kali takbir lah. Takbiratin, 4 kali takbir. Allahu Akbar. Itu baca surah Al-Fatihah. Kan? Allahu Akbar pula yang kedua. Baca selawat pada Nabi. Allahu Akbar, doa pada mayat. Allahu Akbar lah sekali pun doa juga. Okay? Lepas tu baru bagi salam. Habis. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Okey, yang terakhir. Usolli fardul jum'ati. Saja aku sembahyang fardu Jumaat. Okey, fardu Jumaat. 2 rakaat lah. Okey, 2 rakaat. Rakaatain ini. Rakaatain ini tu 2 rakaat. Okey, sembahyang Jumaat 2 rakaat saja. Tapi sebelum sembahyang Jumaat kena baca khutbah tu lah. Okey. Habis sembahyang Jumaat 2 rakaat. Okey, boleh lepas niat tu lah. Kamu kena hafal lah tu. Itu lepas niat je. Yang penting kita kena niat dalam hati kita. Waktu kita nak sembahyang ke, kita nak puasa kan, yang penting niat dalam hati tu. Okey, yang tu hak wajibnya. Lepas niat ni dia sunat. Cuma kalau kita belajar, kita hafal lah. Okey, kita belajar, kita hafal lah. Tapi kalau kamu tak baca lepas niat ni pun, contoh kamu nak sembahyang zuhur, kamu tak baca pun, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Kamu tak baca pun. Duduk di atas tikar sajadah tu, Allahu Akbar tu. Waktu kata Allahu Akbar tu kamu niat dalam hati lah. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Macam tu pun sah dah. Okey. Macam tu pun sah dah. Tak semestinya kamu pipi usolli ke. Tapi kalau baca usolli tu baguslah, dapat pahala lah. Okey. Bila kita belajar ni kena hafal lah semua sikit. Okey, baik. Buah ni. Okey, cukup kot. Wallahu a'lam.